Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah kita buka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahma amma ba'd. Jadi alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya pada hari ini, pada pagi ini dapat lagi kita bersama-sama insya-Allah untuk kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan tadabbur surah As-Sajdah, berkaitan dengan tadabbur surah As-Sajdah, dan pada hari ini kita telah masuk kepada siri yang ke-10. Baik. Jadi seperti biasa, sebelum kita masuk kepada perbincangan kita pada hari ini, sedikit kita recap balik pertemuan kita yang lalu. Iaitu kita telah mengambil ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ini pada ayat yang ke-6 kita telah menyebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini alim. Allah Subhanahu Wa Taala ini maha mengetahui sesuatu perkara yang gaib dan juga satu perkara yang nyata. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Al-Aziz dan juga Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rahim. Mana kata setiap sesuatu yang dilakukan oleh manusia ini tidak akan terlepas daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, setiap yang berlaku itu Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui perinciannya. Maka jika Allah Subhanahu Wa Taala bersifat Al-Aziz dengan autoriti yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah nak membalas sesuatu kebaikan ataupun keburukan, maka itu adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala bersifat autoriti dan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui. Dan dengan sifat Ar-Rahim Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala sangat rahmat, sangat mengasihani, sangat menyayangi hamba-hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketaatan luaran dan juga ketaatan pada sudut dalaman. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tahu ghaib, yakni perkara yang berada di dalam hati manusia, dan juga perkara yang nyata, yang zahir, yang dilaksanakan oleh seseorang manusia itu. Kemudian kita ambil pada ayat yang ke-7. Ayat ini kita menyebutkan tentang asal penciptaan Adam alaihissalam. Yang mana penciptaan Adam alaihissalam ini ataupun manusia secara umumnya disebutkan sebagai penciptaan yang paling baik. Jadi kita sebutkan apa makna yang paling baik. Sedangkan realitinya, dari sudut pandang kita manusia, mungkin ada keaiban-keaiban. Yang ini mungkin ada ketidaksempurnaan seseorang dengan seseorang yang lain, daripada seorang yang lain. Mungkin dari sudut fizikal, mungkin dari sudut emosi, mungkin dari sudut intelektual dan sebagainya. Yang mana kesemuanya itu dia ada perbezaan-perbezaan. Ada yang Allah lebihkan di satu sudut dan Allah kurangkan di satu sudut yang lain. Jadi apa makna ahsan itu, penciptaan yang paling baik, kita telah hubung kaitkan penciptaan itu adalah yang paling baik itu adalah dengan tujuan, iaitu dengan tujuan untuk mencapai ahsanu amala. Ini paling baik penciptaan, walaupun dilihat manusia ini, dilihat daripada sudut pandang manusia ada kekurangan, tapi pada sisi Allah, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah paling baik kerana dengan kekurangan itulah akan mencapai kepada ahsanu amala. Yang ini kita tengok kadang-kadang berapa ramai contoh yang mudah. Kadang-kadang ada orang yang mana Allah uji dengan kemiskinan. Tetapi kemiskinan tu tidak menyebabkan dia resah.
bahkan dengan kemiskinan itu menyebabkan dia mungkin semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mencapai ahsanu amala, mencapai amal yang paling amal yang paling baik. Kemudian kita sebutkan tentang makna kedalaman al-insan. Yang mana al-insan ini asalnya daripada 3 perkataan, iaitu anasa, annasa dan juga nasia. Dan kita sebut anasa ini adalah menunjukkan kepada nak menjadi manusia itu. Dia nak menjadi seorang manusia ini, dia mesti menggunakan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mesti ada emosinya yang baik. Basirah, ini pengetahuan, penglihatan. Dan juga terjaga dari sudut adab dan juga moralnya. Nanti kita akan kaitkan nanti makna insan ini dengan apa yang Allah akan sebutkan pada hari ini, dengan alat-alat yang Allah berikan kepada manusia, pendengaran, penglihatan dan juga hati, akal, fikiran. Ini makna insan itu ada kaitannya. Dan kemudian kita juga menyebutkan tentang selain daripada al-ins ataupun insan itu, ada juga disebutkan perkataan Adam, ada disebutkan juga perkataan bashar. Yang mana ins ini perbincangannya ataupun sebutannya itu selalunya dikaitkan dengan aspek sosial. Ya, ini berkaitan dengan emosi ataupun intelektual ataupun dari sudut spiritual. Manakala Adam ini adalah perbincangan ataupun sebutan perkataan Adam itu apabila menyebutkan tentang aspek sejarah. Dan kemudiannya penyebutan perkataan bashar menyebutkan tentang aspek fizikal. Dan kemudiannya disebutkan beberapa lafaz yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran yang membawa maksud tanah. Al-ardu, at-turabu, salsal, hamaim dan juga at-tin. Jadi lafaz-lafaz ini ada kegunaannya pada ayat-ayat Al-Quran, dan kita sebutkan akhirnya dia menjadi seolah macam peringkat kejadian manusia. Ya, ini secara umum Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan al-ard, yang mana daripada al-ard itu turab, tanah biasa yang nak diciptakan manusia, yakni Adam alaihissalam daripadanya. Kemudian ada campuran dengan air, maka jadilah ia tanah liat. Tanah liat kemudian dicampurkan lagi dengan air, maka jadilah lumpur. Dan apabila ia kering, maka ia dapat dibentukkan seperti mana salsalin kal fakhar, seperti mana tembikar. Jadi apa yang kita sebutkan pada minggu yang lalu adalah penciptaan Adam alaihissalam. Dan pada hari ini insya-Allah kita akan sambung tentang penciptaan zuriyat ataupun anak cucu Bani Adam. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam ayat yang ke-8, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian ia menjadikan keturunan manusia itu dari sejenis pati, iaitu daripada air benih yang sedikit dipandang oleh orang. Ini dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala nak menyebutkan tentang penciptaan Bani Adam. Ini daripada mana? Naslahu, yakni dari sudut nasal. Ini nasal ni maknanya keturunan. Jadi keturunan Bani Adam ini adalah daripada air mani. Baik, kita tengok secara umum dulu tafsiran ayat ini. Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan keturunan Bani Adam alaihissalam ini berkembang biak daripada pencampuran antara nutfah, yakni antara air mani lelaki dan wanita, yang menyebab berlakunya kehamilan. Dengan itu berterusan keturunan manusia hingga kiamat, yang tercipta daripada saripati air yang lemah dan biasanya ia dianggap hina, iaitulah air mani. Jadi nak sebutkan bahawa penciptaan keturunan Bani Adam alaihissalam ini adalah daripada pencampuran nutfah, iaitu
air mani lelaki dan juga wanita yang biasanya dianggap lemah. Dan dari sudut sains kita hari ini, tidak ada pencanggahan di antara penciptaan manusia daripada tanah dan penciptaan manusia itu daripada air mani. Kerana daripada air mani itu juga, bagaimana air mani itu terhasil, kita sebutkan dari sudut sainsnya adalah melalui pemakanan. Dan pemakanan kita ini kebanyakannya asal ataupun dia akan berakhir kepada tanah. Kita makan daging pun lembu makan tanaman, dia berakhir kepada tanah. Kita makan sayuran lagi lah, sayuran yang direct ditanam di dalam tanah. Jadi semuanya dia ada kaitannya dengan unsur-unsur tanah tersebut. Maka keturunan Bani Adam alaihissalam ini tidak dijadikan daripada tanah yang sebagaimana Adam alaihissalam, tetapi dijadikan daripada air mani yang juga ada kaitannya dengan tanah. Baik. Kalau kita tengok pada ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebut summa ja'ala naslahu. Jadi kalau kita tengok ayat perkataan ja'ala, ini saya tak sebutkan di sini kerana kita telah menyebutkan dalam perbincangan yang sebelumnya. Kalau perasan pada ayat yang ketujuh sebelum ini, Allah kata allazi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Ini Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam dengan perkataan khalaqa. Saya pernah sebutkan pada siri-siri yang sebelum ini, ada perbezaan ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan khalaqa dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ja'ala. Ini khalaqa ini adalah penciptaan permulaan ataupun penciptaan yang asal. Dan perkembangan ataupun perhiasan daripada penciptaan itu disebutkan sebagai ja'ala. Dari mana Allah menciptakan langit dan bumi, khalaqas samawati wal ard. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa ja'ala fiha sirajan. Yang ini dijadikan pada langit dan bumi itu dijadikan bintang-bintang. Yang ini menunjukkan kepada penciptaan perhiasan ataupun penciptaan yang tatabuk, yang berlaku selepas daripada penciptaan yang asal. Jadi nak sebutkan kepada kita bahawa permulaan penciptaan manusia itu adalah Adam alaihissalam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut khalaqa. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut summa, ini menunjukkan kepada tertibnya ataupun tahapan yang seterusnya, ini dengan perkataan summa, iaitu summa ja'alana. Ini selepas daripada Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, ini Bani Adam itu diciptakan. Penciptaan yang seterusnya itu, ini keturunannya itu adalah daripada air mani. Baik. Puan Roziah. Ini kenapa ada sebut kat sini, minta maaf. Ini ada apa-apa yang tak jelas ke ataupun yang tak dengar suara ke? Baik. Saya sambung terlebih dahulu. Yang ini kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut summa ja'ala naslahu. Ini apa makna nasl? Nasl ini asalnya perkataan naslu itu menunjukkan kepada perpisahan daripada asalnya. Sesuatu yang terpisah daripada asalnya itu disebut nasl. Ini asal penciptaan manusia adalah daripada tanah. Tetapi zuriat nasal keturunan Adam itu terpisah ini, ya, ini menunjukkan kepada kelahiran adanya zuriat Nabi Adam itu adalah berbeza dari sudut secara fizikalnya, itu berbeza dari sudut asalnya. Fizikal maknanya Adam itu daripada tanah, yang betul-betul tanah. Tetapi manusia hari ini daripada unsur-unsur tanah. Ini ada perpisahan. Jadi sebut nasal. Jadi nasal ini boleh jadi
kepada anak-anak, makna kata anak-anak Nabi Adam alaihissalam sendiri, dan juga boleh menunjukkan kepada zuriat. Maknanya dia bukan satu generasi saja tetapi penerusan. Zuriat ni maknanya penerusan hingga lah ke hari kiamat lah, zuriat. Ini menunjukkan penerusan itu berlaku bukan sekadar anak-anak Nabi Adam AS tetapi juga zuriat keseluruhannya Bani Adam AS. Baik. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Baik. Seperti mana penciptaan Adam alaihi salam, penciptaan Adam alaihi salam ini mempunyai pelbagai perkataan, yang ini tanah, yang kita sebutkan al-ardu, yang kita sebutkan at-turabu, yang kita sebutkan at-tin, kemudian hamain, kemudian salsalin. Begitu juga dengan lafaz air mani yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi nak sebutkan lafaz-lafaz yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan yang mengandungi makna air mani. Maka dalam Al-Quran sekurang-kurangnya ada 5 perkataan. Saya nak tengok. Okey, baik. Yang pertama dalam ayat ini, sebagai contohnya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan min sulalatin min ma'in mahin. Ini sulalah, apa makna sulalah dan apa makna ma'in mahin? Baik, kalau kita tengok dari sudut terjemahan yang diletakkan dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan min sulalatin ini diterjemahkan sebagai sejenis pati. Pati. Kalau kita sebutkan pati, pati ni dia macam kalau air minuman tu dia sebut sebagai cordial. Yang ni maknanya dia tak boleh terus diminum, tapi dia perlu ada campuran untuk kita dapat minuman yang kata apa? Minuman yang sedap lah. Yang ni pati. Yang ni dia asal kepada sesuatu. Jadi bila disebutkan sulalah pati, yang mana menunjukkan kepada air mani secara umum. Yakni air mani yang mana keluar daripada kemaluan lelaki. Air mani. Dia beza, nanti kita akan sebutkan nutfah. Juga perkataan maknanya adalah air mani. Tapi air mani itu adalah air mani yang mana menjadi manusia. Air mani yang masuk ke dalam telur wanita dan bercampur itu menjadi manusia itu disebut sebagai nutfah. Tetapi air mani yang keluar daripada kemaluan seorang lelaki, maka itu disebutkan sebagai pati ataupun sulalah. Yang mana semua air mani, maknanya setiap air mani yang keluar daripada kemaluan lelaki itu adalah disebut sulalah. Ini pati. Bezanya dengan nutfah, saya sebut sekali lagi, beza dengan nutfah adalah daripada air mani itu yang masuk ke dalam telur wanita itu, yang disebutkan sebagai nutfah. Yang mana kita tahu air mani seorang lelaki ini apabila ia keluar daripada kemaluan lelaki, maka dia mempunyai banyak dia kan air mani tu. Dari sudut apa tu orang panggil, dia macam berhudu tu. Ada disebutkan dulu, saya lupa dah perkataan ataupun istilahnya itu. Jadi pati itu adalah kesemuanya itu. Dan disebutkan sulalah pati itu ataupun air mani itu mimma immahin, adalah sesuatu yang hina. Hina ni, mahin ini, hauna ini adalah sesuatu yang hina. Jadi hina ni kerana apa? Kerana dia tidak dihiraukan. Makna tidak dihiraukan, yakni kalaulah seorang itu terkeluar air maninya, maka
orang akan apa? Akan bersihkan. Akan bersihkan pakaian tersebut, akan mandi, wajib untuk bersihkan diri, menunjukkan bahawa ia seolah-olah, seakan-akan, walaupun air mani itu bukan najis, tetapi ia hina ini kerana ia tidak dihiraukan. Ini mengikut pandangan kita dalam mazhab Syafi'i, makna kata air mani itu tidaklah najis. Air mani tidak najis sebagaimana air kencing. Kerana apa? Perbezaan kita dengan mazhab yang lain, antaranya Maliki, tak silap saya. Yang ini imam mazhab yang lain beranggapan sesuatu yang keluar daripada kemaluan itu semuanya najis. Hatta air mani pun disebut sebagai najis. Tapi kita dalam mazhab Syafi'i, ini kita ulama mazhab Syafi'i menyebutkan bukan sesuatu yang keluar daripada kemaluan, tetapi apa yang keluar. Maknanya kalau keluarnya itu adalah air kencing, maka ia adalah najis. Kalau air mani, maka ia tidak najis. Sebab itu kalau pakaian yang terkena air mani, maka kita boleh pakai untuk solat. Tetapi bila keluar air mani, kita perlu mandi terlebih dahulu. Wajib. Jadi nak sebutkan, kalau kita sebagai dalam mazhab Syafi'i menyebutkan ma'immahin ini hina kerana apa? Kerana ia tidak dihiraukan. Kalau seorang yang mana dia membuat perancangan keluarga, kan, perancangan keluarga, maknanya dia tidak mahu isterinya hamil, yang ini perancangan keluarga, maka air mani itu akan dilepaskan pada luar faraj wanita, sebagaimana yang disebutkan oleh para sahabat dengan istilah azal. Yang ini air mani itu dilepaskan ataupun dikeluarkan di luar daripada faraj wanita. Jadi menunjukkan bahawa air itu akan dibuang, dicuci, dibasuh, seolah mana ia tak dihiraukan. Ini dipandang, sebab itu dalam terjemahan ma'immahin ini disebutkan apa? Yang sedikit dipandang oleh orang. Ini menunjukkan bahawa orang tak pandang pun. Orang tak ambil hirau pun, dan juga bila adanya air mani ini maka akan dibersihkan daripada yang dia dianggap sebagai seolah kotoran, walaupun ia bukanlah sejenis najis. Baik. Itu sulalah, kemudiannya ma'immahin. Yang ini ma'immahin ini menunjukkan kepada sifat dia. Yang ini sifatnya yang mana tidak dihiraukan. Adapun dalam surah At-Tariq, Allah Subhanahu wa taala sebut ma'in dafiq. Yang ini air yang memancut. Yang ini disebutkan memancut itu kerana apa? Kerana sifatnya fizikal. Jadi sudut fizikalnya air mani itu yang ini memancut. Jadi disebutkan dengan ma'in dafiq. Sebutkan kepada kita bahawa istilah yang digunakan oleh Al-Quran ini dia tidak bertentangan di antara satu sama lain. Yang ini dia mempunyai makna yang mendalam terhadap ataupun makna yang hakikatnya terhadap perkataan ataupun istilah-istilah yang digunakan. Kemudian datangnya nutfah. Ini kita sebut tadi, nutfah ini iaitu selalu dikaitkan apabila air mani tersebut dia menjadi manusia. Air mani yang bercampur dengan lelaki dan wanita yang masuk ke dalam telur wanita itu dan menjadi manusia, permulaan kepada menjadi manusia selepas daripada nutfah disebut sebagai alaqah. Hakikat kejadian manusia itu adalah daripada alaqah. Nutfah itu adalah permulaannya. Ini bila bercampur nutfatil amsyaj, ini air mani yang bercampur itu barulah menjadi manusia. Yang bermulaannya itu adalah pada peringkat alaqah. Sebab itu dalam Al-Quran ada Allah Subhanahu wa taala sebutkan khalaqal insana min alaq. Manusia ini diciptakan daripada alaq. Sesuatu yang tergantung, zygot, yang tergantung pada rahim, dinding rahim seorang wanita. Bila dia bercampur, barulah jadi hakikat manusia yang sebenar. Kerana boleh jadi dalam satu istilah medical dia panggil apa, seolah macam fake
fake, kita silap saya, fake pregnancy. Yang ini pregnancy yang dia bukan pregnant tapi seakan-akan macam pregnant. Jadi kenapa? Kerana tidak bercampur di antara air mani. Dan bila air mani itu bercampur, dan permulaan ciptaan manusia itu, yang dikatakan manusia itu layak disebut sebagai manusia itu adalah apabila ia membentuk alaqah. Dia jadi seperti mana zygot yang berada pada dinding rahim seorang wanita. So maknanya lafaz yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini berbeza-beza, tetapi dia mempunyai kesinambungan maknanya. Sebagaimana kita sebutkan tanah sebelum ini, dengan lafaz tin, dengan lafaz hama'in, dengan lafaz salsalin dan sebagainya, dia mempunyai makna kesinambungan. Begitulah juga dengan lafaz air mani. Dan persoalannya adalah, kenapa dalam surah As-Sajadah ini Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan min sulalatin mimma immahin. Ini dia ada perkaitannya dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan perkataan min. Hikmah ada dua, min sulalatin mimma immahin. Jadi tuan-tuan boleh dengar ke? Saya tengok pada apa nama live kita ni, seolah macam dia tersangkut di FB. Baik, saya sambung. Dan ini perkataan min yang pertama. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Min yang pertama itu disebutkan oleh Ibn Ashur bahawa dia menunjukkan kepada ibtidaiyah, iaitu permulaan. Yang mana kalau kita nak terjemahkan dalam bahasa terjemahan, kemudian dijadikan keturunan Adam alaihissalam itu, ini menjadikan keturunan Adam alaihissalam itu min sulalatin, permulaannya itu adalah daripada pati. Ini kalau kita nak sebut terjemahan. Min sulalatin, permulaannya itu adalah daripada pati. Daripada pati itu sebahagiannya min ma'im mahin. Min yang kedua itu adalah tab'id. Yang ini menunjukkan kepada sebahagian. Menarik pada ayat ini, kita baca dalam banyak ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut walaqad karramna bani Adam. Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan bani Adam. Ya, ini Allah menjadikan manusia, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menjadikan manusia ini sebaik-baik penciptaan. Tapi kenapa dalam ayat ini seolah-olah macam Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang manusia ini jadi daripada satu parti yang tak dihiraukan oleh manusia. Ini pada perkataan min ini, sebahagian ini, dia boleh membawa kepada dua makna kefahaman. Iaitu satu, kalau dia menunjukkan yang kedua, min yang kedua. Min yang pertama adalah ibtidaiyah, ini permulaan. Min yang kedua ini ada yang menyebutkan ia ibtidaiyah juga, dan ada juga menyebutkan bahawa dia litab'id. Saya akan sebutkan apa perbezaan dia. Baik, kalau kita katakan dia sebahagian, makna kata daripada pati air mani yang keluar daripada lelaki tersebut, yakni sebahagian kecilnya itu, yang mana besarnya itu adalah ma'in mahin, air yang tidak dihiraukan oleh manusia. Tapi sebahagiannya itu Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat kedudukannya yang mana dipandang hina oleh manusia menjadi sesuatu yang mulia. Ini sebahagian. Ibarat macam ni, kita katakan dalam kita punya peribahasa kan, dalam setandan pisang, bukan semuanya buruk kan. Maknanya ada dalam pisang, dalam satu tandan pisang tu, mungkin banyaknya itu buruk. Tetapi ada yang elok, ada yang cantik yang boleh dimakan. Ini nak sebutkan air mani itu asalnya itu memang dipandang hina, tetapi apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengkehendaki
Daripada air mani itu menjadi manusia, maka sebahagian iaitu keluar daripada ma'i mahin, iaitu menjadi sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad karramna bani Adam, kami telah memuliakan bani Adam ini. Dan juga kami menciptakan manusia ni sebagai ahsani taqwim. Ini nak sebut pada kita, dalam ayat ini seolah nak menggambarkan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kepada kita ni ataupun tidak menghina penciptaan manusia, kerana Allah yang menciptakannya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan asal usul supaya manusia ini beringat kemuliaan yang kita dapati sebagai seorang manusia berbanding makhluk-makhluk yang lain adalah kemuliaan yang datang daripada Allah. Pilihan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita ini menjadi manusia. Daripada banyak air mani yang keluar tersebut, kita ini dipilih oleh Allah, sebahagiannya itu kita ni menjadi sebahagiannya itu menjadi pilihan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi manusia. Kalau kita sebut bahawa min yang kedua itu litab'id, yang ini menunjukkan sebahagian daripada banyak yang buruk, banyak yang rosak, banyak yang hina itu yang tak dihiraukan, tetapi ada yang sangat-sangat dihiraukan, iaitu sangat-sangat diambil berat, iaitulah manusia. Kita tengok kan, bila mana manusia berada dalam rahim seorang ibu, janin kan, yang berada dalam seorang ibu, dan bila dia semakin membesar jadi bayi, jadi ibu tu dia akan sangat menjaga, dia akan sangat teliti dengan kandungan dia. Selepas dilahirkan, yang ini permulaan waktu kecil baby, sangat dijaga, yang ini sangat dihiraukan. Namun yang mana asalnya tadi daripada air mani yang tak dihiraukan oleh sesiapa pun. Tetapi kerana pilihan Allah, sebahagian daripada air mani yang tak dihiraukan tu Allah Subhanahu Wa Taala pilih tab'id, sebahagiannya itu Allah pilih untuk menjadi manusia yang terbaik. Sebahagiannya itu Allah pilih untuk menjadi manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan. Kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita yang disebutkan sebagai manusia. Baik, saya sebutkan tadi itu, sebab itu saya memilih min yang kedua ini sebagai litab'id. Ada juga ulama yang menyebutkan min yang kedua pun sama macam min yang pertama, ibtidaiyah. Ini permulaan. So makna dia macam mana? Macam ni. Ini seolah Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan summa ja'ala naslahu. Ini Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan keturunan Nabi Adam alaihi salam itu permulaannya daripada satu parti, yang mana sifat parti itu pada asalnya, permulaannya itu min yang kedua, pada asalnya itu dia adalah air yang tak dihiraukan. Yang ini pada asal itu maknanya permulaan. Yang ini permulaannya itu dia tak dihiraukan. Kemudian bila Allah pilih, barulah dia menjadi sesuatu yang manusia ambil berat. So nampak tak perbezaan dia? Yang ini fokus kita perbincangan pada min yang kedua. Kalau min yang pertama ni memang ulama sepakat mengatakan bahawa dia ibtidaiyah, maknanya permulaan manusia itu daripada parti, air mani. Yang kedua, kalau sebahagian menunjukkan bahawa manusia ini bukan terhina. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menghina kejadian manusia. Tetapi Allah nak sebutkan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala itu daripada air mani yang hina. Menunjukkan bahawa kalaulah kita ini tak terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi manusia, maka kita menjadi air mani yang hina. Sebab tu kita kena beringat bahawa kita ini adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini untuk memakmurkan, untuk melaksanakan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Kalau kita katakan sebahagian, dan itu yang lebih saya cenderung. Kalau kita katakan ibtidaiyah, min yang kedua ni sebagai ibtidaiyah, maknanya permulaan, maknanya kita ni asal juga air mani yang hina tersebut. Tetapi seolah mana ia disucikan apabila ia menjadi seorang manusia. Itu beza je di antara kalau kita sebut di tab'id ataupun ibtidaiyah. So saya berpandangan ataupun kecenderungan kepada min yang kedua ini membawa maksud di tab'id.
dengan makna hikmahnya, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan permulaan manusia ni daripada parti yang asalnya tidak dihiraukan, tetapi daripada banyak-banyak itu sebahagiannya itu dihiraukan oleh manusia apabila dia menjadi pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia juga bertepatan dengan ayat-ayat yang lain yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut Allah memuliakan manusia. Cuma disebutkan di sini mimma'in mahin supaya menjadi peringatan kepada kita. Allah memuliakan kita dengan menjadi seorang manusia. Jangan pula kita meletakkan diri kita menjadi haiwan-haiwan, ternakan, binatang. Nanti kita akan sebut mana ayat yang selepas ini, kemuliaan manusia, kesempurnaan manusia itu bagaimana dengan Allah menjadikan beberapa perkara, antaranya pendengaran, penglihatan dan juga akal fikiran. Baik. Itu pada ayat yang ke-7, ayat yang ke-8. Boleh ke tuan-tuan? Boleh faham ke? Kalau ada yang tak jelas, boleh boleh bertanya lah, insya-Allah. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat yang ke-9, Allah kata summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Kemudian ia menyempurnakan kejadiannya serta meniupkan padanya roh ciptaannya, dan ia mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati akal fikiran supaya kamu bersyukur, tetapi amatlah sedikit kamu bersyukur. Baik, pada ayat yang ke-9 Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan penciptaan manusia. Sebenarnya daripada ayat yang ke-4 sehingga ayat yang ke-9, sebagaimana yang kita telah sebutkan dalam minggu-minggu yang lalu, ia menunjukkan kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil qudratillah. Ini dalil tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala daripada penciptaan langit dan bumi dan pentadbirannya, pengetahuan Allah terhadap apa yang berlaku di antara keduanya, dan termasuklah penciptaan manusia yang menjadi dalil tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana penciptaan manusia dengan step-step ataupun tahap-tahap penciptaan itu tidak ada manusia ini tidak campur dengan penciptaan manusia yang lain. Ini tidak ada percampuran dari sudut, ini kita boleh nak adjust dari sudut pendengaran ataupun penglihatan, ini anggota badan dan sebagainya, bagaimana ia terbentuk, tak ada. Tak ada manusia boleh orang kata apa? Boleh buat apa-apa. Semuanya adalah berdasarkan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia tak boleh campur tangan. Baik. Maka pada ayat yang ke-9 ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang penyempurnaan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan last sekali Allah Subhanahu Wa Taala mengakhiri segala penciptaan, segala bukti-bukti ini yang menjadi nikmat kepada manusia, bermula daripada Allah menciptakan langit dan bumi juga menjadi nikmat kepada manusia. Ini di langit, apa yang ada di langit, matahari menjadi nikmat kehidupan kepada manusia, dan apa yang berada di bumi, ini tanaman dan sebagainya yang tumbuh daripada bumi menjadi nikmat kepada manusia. Dan kesemuanya penciptaan manusia pula layak untuk ataupun sewajibnya, kita kata sewajibnya manusia itu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun amatlah sedikit, qalilan ma tashkurun. Sebab tu kalau kita tengok secara umum, tafsiran secara umum, jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan penciptaan manusia dengan pembentukannya. Yakni bagaimana ia terjadi, tangan kat mana, kaki kat mana, mata dekat mana, berapa biji mata dan sebagainya, serta melengkapkan organ-organ anggota tubuh badan. Dan disebutkan di sini 3, iaitu yang pertama sam'a wal basara dan juga fuad.
Afidah. Ya, ini pendengaran, penglihatan dan juga hati, akal, fikiran. Ini afidah nanti kita akan sebutkan apa makna dia. Tapi kita sebutkan sebagai terjemahan dalam ni disebutkan hati, akal, fikiran. Hati ke akal? Nanti kita akan sebutkan. Jadi nak sebutkan kenapa disebutkan tiga ini, kenapa tak sebut kaki, tangan, kepala dan sebagainya, kerana penyebutan tiga anggota organ ataupun anggota tubuh badan ini, dia ada kesannya kepada seorang itu nak memperolehi hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ia juga menjadi kunci kepada pengetahuan, yang mana tidak hanya sepatutnya tidak hanya digunakan pada zahirnya. Zahirnya maknanya digunakan kepada apa yang zahir ia digunakan. Yang ini mata melihat, mata melihat, telinga mendengar, hati, akal, fikiran ini berfikir. Ini bukan sekadar zahir, tetapi bagaimana nak menghubungkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ketiga-tiga ini untuk mengenali dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sebutkan antara nikmat yang paling penting untuk disyukuri adalah bagaimana mata dan telinga ini dan juga hati, akal, fikiran ini dapat memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu dalam ayat 185 Allah Subhanahu Wa Taala kaitkan dengan penurunan Al-Quran pada bulan Ramadan dengan Allah kata wala'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Jadi nak sebutkan pintu hidayah itu, seseorang ini, yang ini dia boleh datang daripada banyak sudut. Yang ini dia datang daripada depan, apa yang dia lihat. Kalau orang musyrikin, maknanya apa yang dilihat dari sudut peribadi Nabi SAW, kehidupan Nabi SAW, akhlak Nabi SAW, dan juga apa yang terbentang di hadapan mata dia dari sudut langit dan bumi, dan juga segala nikmat yang terbentang di hadapan mata dia. Ini apa yang berada di belakang. Ini perkara-perkara yang didengari. Kita tak nampak belakang kita kan, tapi kita dengar daripada belakang, kita boleh dengar kan. Kalau orang panggil kita daripada belakang, kita boleh dengar. Ini daripada pendengaran, deria dengar tu, apa yang berada di belakang kita dari sudut sejarah. Kita dengar cerita-cerita sejarah dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan yang sepatutnya kita menghubungkan untuk mencapai hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Akal fikiran yang mana kita tadabbur ayat-ayat Al-Quran ini menjadi penghubung untuk kita merasai, mensyukuri nikmat hidayah itu dalam kehidupan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tiga organ ini berbanding yang lain kerana ia dikaitkan bukan sekadar penggunaan secara zahirnya, mendengar, berfikir, mendengar dan juga melihat, tetapi bagaimana ia dihubungkan untuk mengenali dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah sebut di akhir kali qalilan ma tashkurun. Dan bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah dengan menggunakan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala sebut ke jalan ketaatan dan juga keredaan. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan yang ada dalam Zoom kita hari ini, yang masih setia berada dalam Zoom kita hari ini, walaupun mungkin minggu ni mungkin agak sibuk kan, mungkin ada yang bermusafir dan sebagainya, tetapi mudah-mudahan dengan nikmat mata yang tuan-tuan tengok skrin kita, dengan nikmat telinga yang tuan-tuan dengar apa yang saya kongsikan, dengan nikmat hati, akal, fikiran tuan-tuan merasai kehebatan ayat-ayat Al-Quran, merasai peringatan-peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ia menjadi salah satu contoh ataupun cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Baik. Jadi kita tengok kepada ayat. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Ya, ini baik. Ada persoalan.
Kita tengok dulu persoalan dalam ruang chat. Apabila janin cukup sifat dan ditiupkan ruh berusia 3 bulan, kemudian keguguran, adakah ini sebagai hak kita yang menunggu di syurga kelak? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Baik, pertama sekali janin ditiupkan ruh ni pada usia 4 bulan. 120 hari. 120 hari baru disebutkan dalam hadis, disebut dalam hadis selepas daripada 120 hari lah, 40 hari, 40 hari, 40 hari, 3 kali disebutkan. Jadi 120 hari selepas 4 bulan maka dia dah menjadi manusia. Dari sudut, sebab itu ada pembincangan fiqh. Kalau kita nak sebut dari sudut pembincangan fiqh, bayi yang mana lebih daripada 4 bulan ini bagaimana kita nak menguruskan? Nak menguruskan dari sudut kerana dia waktu ni dia telah menjadi manusia. Kerana di dalamnya telah pun ditiupkan wa nafakha fihi min ruhi. Ya, telah pun ditiupkan ruh. Maka dia diuruskan. Kalau berlaku kematian, pengguguran dan sebagainya, maka dia dianggap sebagaimana manusia. Kalau sebelum daripada 4 bulan, maka dia belum lagi disebut sebagai ataupun dianggap sebagai manusia. Ini sebab itu dalam tak silap saya dalam perbincangan yang pernah disebutkan oleh Mufti Wilayah dulu, yang ni Mufti Wilayah dululah, yang ni Dr. Zulkifli, tentang ketika mana ada virus Zika dulu. Bagaimana kalau seorang yang mana mengandung dia nak dia nak gugurkan anak dia. Ini kalau sebelum daripada 4 bulan dibolehkan. Jadi dibolehkan dengan makna disebabkan takut kepada virus, bukan maknanya kita boleh suka-suka, tidak. Ini disebabkan takut berlaku kemudaratan. Ini sebelum daripada 4 bulan kerana pada waktu itu dah belum menjadi manusia. Tapi bila dah lebih daripada 4 bulan maka dia telah menjadi manusia, maka tak boleh. Kerana ia boleh membawa ataupun menjadi hukum tu sebagai seolah macam pembunuhan kalau sengaja menggugurkan. Baik. Kalaulah berlaku, ini itu dari sudut nak kita faham dari sudut perbezaan selepas dan sebelum janin itu ditiupkan roh. 4 bulan sebelum ditiupkan roh dan selepas ditiupkan roh. Baik. Okey. Soalan ini adalah dari sudut kalau berlaku keguguran, adakah ia termasuk dalam hadis yang mana menyebutkan bahawa anak-anak yang meninggal ataupun bayi yang meninggal pada usia kecil ini yang dia akan menanti ibu bapanya di pintu syurga kelak, maka selepas daripada ditiupkan roh menjadi manusia. Okey, pertama sekali kita kena faham dari sudut kalaulah ada seorang ataupun sepasang suami isteri, ibu bapa ni, dia ibu yang melahirkan anak dan anak dia meninggal, bukanlah bermakna automatik ibu bapa dia tu akan masuk syurga. Disebabkan anak dia menanti di pintu syurga. Sudah tentu untuk mendapatkan fadilat penantian anak itu di pintu syurga, dia ada orang kata ada kriteria dia. Dan antara kriteria yang penting adalah dari sudut kesabaran, dari sudut keredaan, dari sudut dua itulah yang paling penting. Ya, ini sabar dan juga redha. Maka kalau kita nak katakan selepas daripada 4 bulan ataupun sebelum 4 bulan itu, yang ini boleh jadi kedua-duanya menjadi asbab untuk ia menunggu kita di pintu syurga. Kerana yang penting ataupun kita sebut dalam bahasa fiqhnya illahnya itu adalah dari sudut bagaimana seorang itu sabar dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana seorang itu redha dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kalau nak secara pasti, saya tak dapat nak sebutkanlah, mana kita tak tahu dari sudut fadilatnya tu. Ini boleh jadi. Cuma apa yang saya nak sebutkan, kematian itu bukan bermakna bila seorang anak itu mati pada usia yang kecil confirm mak ayah dia masuk syurga, tak. Sebab tak ada manusia yang confirm masuk syurga. Tetapi asbab kepada kematian itu berlakunya redha, berlakunya dia bersabar, maka Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dia ke dalam syurga.
Kalau ada asbab itu dengan kematian anak, walaupun mungkin sebelum 4 bulan, mudah-mudahan ia juga menjadi asbab untuk kita, dia menunggu kita di hari akhirat di syurga kelak. Baik, Puan Ani. Baik, sambung. Allah Subhanahu Wa Taala sebut summa sawwahu. Allah menyempurnakan penciptaan. Sawwahu, penyempurnaan penciptaan ini, yang dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut juga walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Taqwim yang ini menunjukkan kepada penyempurnaan. So kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan sawahu? Ini sawahu ni penyempurnaan ciptaan manusia itu dengan maksud dengan sifat keadilan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia ni sama. Sawahu ni ja'alahu mutasawwiyan, menjadikan sesuatu itu sama. Ini sama dari sudut apa? Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat adilnya, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia itu sempurna dan sama dari sudut asal kejadian. Semua daripada kita, anak cucu Bani Adam ini, anak cucu Adam AS ni sama dari sudut asal kejadian. Ini menunjukkan sudut keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita tahu bahawa sifat adil ini bukan semata-mata bererti kita menyamaratakan. Tetapi adil ini juga yang lebih besarnya adalah kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka berlaku juga dalam penciptaan manusia ini perbezaan. Sama dari sudut asal kejadian, tetapi ada juga perbezaan. Yang ini perbezaan ini mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mengikut keperluan manusia. Yang kita sebutkan sebelum ni makna ahsan ni. Yang ini kenapa ada perbezaan warna kulit sebagai contoh. Yang ini mungkin orang yang duduk di tempat-tempat yang panas, macam di Afrika dan sebagainya. Yang ini walaupun berkulit hitam, tapi hitam itu lebih sesuai keperluan dia. Yang ini dengan cuaca, suasana. Kan? Berbanding orang yang duduk di tempat yang sejuk. Ini sesuai dengan penciptaannya. Ini kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka penyempurnaan itu kita faham dari sudut penyempurnaan penciptaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala bersikap adil ini dari sudut sama rata dari sudut asal kejadian, tetapi meletakkan pada tempatnya pada keperluan dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Summa sawwahu. Baik. Wa nafakha fihi min ruhi, dan kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala meniupkan ruh ke dalam jasad manusia, maka manusia mempunyai kehidupan. Yang mana kita tengok pada ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa nafakha fihi min ruhihi. Allah Subhanahu Wa Taala meniupkan ke dalamnya daripada rohnya. Ini kita nak faham rohnya itu daripada roh siapa. Jadi bila kita tengok di sini terjemahan ni maknanya meniupkan padanya roh ciptaannya. Maknanya min ruhihi ni, di sini dia balik kepada Allah, penisbahan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita nak faham apa makna ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menisbahkan ruh manusia ini dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penisbahan ruh kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebagai bentuk kemuliaan. Bukan penyatuan. Maknanya seperti mana yang didakwa oleh orang Nasrani. Yang ini Nabi Isa ni adalah roh Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya seolah dia bersatu dengan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi anak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun pandangan wahdatul wujud ataupun pelampau, dia sebut pelampau. Orang yang melampau daripada kalangan sufi kadang-kadang. Yang mana menganggap bahawa manusia ini semua satu. Alam ini dan segala penciptaan ini semua roh yang satu. Seolah berlakunya hulul, berlakunya penyatuan antara roh manusia dengan roh Tuhan. Jadi ini satu pandangan ataupun kenyataan yang menyimpang daripada akidah yang sebenar. Makna min ruhihi ini adalah dari sudut penisbahan itu menunjukkan kepada kemuliaan. Dan penisbahan itu juga memberi isyarat tentang tiada yang mengetahui tentangnya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Min ruhi ini makna daripada ruh ciptaannya. Yang ini menunjukkan bahawa
Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengetahui tentang ruh. Kan dalam surah Luqman sebelum ini kita sebut kan tentang bila ditanyakan tentang roh kan ataupun ditanyakan tentang saah kan, perkara-perkara yang berkaitan dengan ghaib. Juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang pertanyaan wa yasalunaka 'anil ruh. Mereka bertanyakan tentang roh. Maka Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi jawab bahawa itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam pengetahuan. Yang ini menunjukkan bahawa roh ini adalah selain daripada penisbahan itu membawa maksud kemuliaan, dia juga membawa maksud tidak ada yang mengetahui pendetilannya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penisbahan yang berbentuk kemuliaan ni bukan satu benda yang ganjil. Ibarat contoh kita kata Baitullah. Kalau kita katakan Makkah ataupun Kaabah, itu Baitullah. Masjid, surau-surau di rumah kita pun disebut sebagai Baitullah. Bukan bermakna Allah Subhanahu Wa Taala berada khusus di tempat-tempat itu, kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak bertempat. Bukan maksud penyatuan, tapi menunjukkan penisbahan kepada kemuliaan. Yang ini rumah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu tempat yang mulia dan tempat khusus dari sudut pengimarahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perlu buat ataupun laksanakan di rumah Allah Subhanahu Wa Taala ni mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata dalam hadis Nabi SAW sebut tidak boleh bercakap tentang hal dunia. Ini perlu jaga adab-adab di dalam masjid dan sebagainya. Kerana itu adalah tuntutan rumah Allah walaupun manusia bina, kerana ia dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala secara hakikat, walaupun dari sudut zahirnya mungkin dia masjid orang-orang yang tertentu yang membinanya. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menisbahkan ruh itu min ruhihi, yang menunjukkan kepada kemuliaan bukan penyatuan, dan juga menunjukkan bahawa hal berkaitan dengan ruh ini tidaklah diketahui oleh manusia melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. So dalam makna ayat summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi ini, maka kita boleh terjemahkan dan Allah lah yang meniupkan ruh padanya, yakni pada manusia, yang merupakan milkihi, yang merupakan miliknya. Ruh itu adalah miliknya, milik Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah pinjamkan kepada manusia. Yang akhir sekali ruh ini akan dipanggil balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum. Baik. Kalau tuan-tuan tengok pada ayat ini ataupun pada frasa perkataan ini, Allah Subhanahu Wa Taala pada permulaan ayat summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi, yang ini menunjukkan kepada kata ganti diri yang ketiga. Dia, mereka, dia, yang ini menunjukkan kepada kata ganti diri yang ketiga kan. Tapi tiba-tiba wa ja'ala lakum, kemudian disebutkan kalian, kamu semua, kum antum, kum. Yang ini menunjukkan ayat sebelumnya tidak ditujukan kepada sesiapa, yang ini menunjukkan kepada umum manusia. Dan kemudian disebutkan wa ja'ala lakum, dan dijadikan kepada kalian. Jadi uslub ini disebut dalam Al-Quran disebut sebagai iltifat. Makna iltifat ni adalah peralihan daripada kata ganti nama ketiga kepada pertama. Mula cerita secara umum, kemudian panggil kamu. Yang ini menunjukkan untuk apa? Untuk tanbih, untuk mewujudkan perhatian, nak mengambil perhatian. Contoh dia macam ni. Kalau saya sebutkan secara umumnya, saya sebutkan secara umum, ataupun saya bertanya secara umum. Tuan-tuan dan perempuan boleh faham ke? Ini saya tak sebutkan nama sesiapa pun. Jadi makna kata persoalannya itu adalah umum kepada semua orang. Tapi bila saya sebutkan nama salah seorang daripada tuan-tuan dan perempuan, contoh kalau apa yang saya nampak pada nama ni lah, contoh saya sebutkan
Tuan Rahmat sebagai contoh. Makna kata daripada semua orang tadi, Tuan Rahmat akan ambil perhatian kerana saya sebutkan nama Tuan. Yang ini kerana dia dah beralih daripada sesuatu yang bersifat umum, kata nama ganti ketiga, yang ini tuan-tuan dan perempuan semua, kepada kata ganti diri pertama, iaitu saya tujukan kepada orang yang saya sebut namanya. Jadi orang yang disebut namanya itu, maka dia akan ambil perhatian. Oh, ada apa nak tanya ni? Seolah-olah macam tu. Boleh faham tak uslub tu macam mana? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala alihkan perhatian manusia daripada ayat yang tak ditujukan kepada sesiapa, umum. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kalian ataupun kamu semua dengan kata ganti yang pertama untuk mengambil perhatian tentang perkara yang nak disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tengok cantiknya Allah Subhanahu Wa Taala mengalihkan perhatian ini kerana pada waktu inilah manusia, selepas daripada kejadian-kejadian manusia itu dan kemudian ditiupkan ruh, maka pada waktu ini barulah disebut sebagai manusia. Jadi manusia itu ada dua unsur, kan? Yang ini fizikalnya dan unsur ruhinya, jasmani dan juga ruhi, kan? Maka bila adanya dua unsur ni, barulah seolah mana jadi manusia, barulah layak dikhitabkan, disampaikan ataupun ditujukan percakapan tersebut. Sebab apa? Manusia. Dan sebabnya yang lain saya sebutkan tadi adalah untuk mengambil perhatian tentang perkara yang nak disebutkan. Dan waja'ala lakum, lam ini menunjukkan kepada penganugerahan. Yang ini yang dijadikan khusus bagi manusia dan faedahnya itu adalah untuk manusia. Dan apakah yang dijadikan khusus bagi manusia dan faedahnya untuk manusia? Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, iaitu ada 3 perkara. Baik. Makna kata waja'ala lakum ini, Allah Subhanahu Wa Taala nak daripada penciptaan kita manusia ni, keseluruhan anggota badan, tubuh badan kita, ada perkara-perkara yang kita nak kena ambil perhatian. Setiap daripada kita nak kena ambil perhatian terhadap organ ataupun anggota tubuh yang Allah Subhanahu Wa Taala akan sebutkan ini, kerana ia membawa faedah khusus bagi manusia. Apabila manusia menggunakan ataupun menghubungkan tadi dengan tafsiran secara umum tadi, menghubungkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ini dengan kesyukuran dan juga nikmat-nikmat Allah Subhanahu. Dan apakah 3 perkara itu? Iaitulah as-sam'a wal absara wal afidah. As-sam'a wal absar wal afidah. Pendengaran, penglihatan dan afidah. Hati, akal, fikiran. Afidah ni nak sebut hati ke akal? Nanti sebutkan sebentar lagi, insya-Allah. Baik. Yang pertama kita tengok dulu dari sudut penyusunan. Kalau tuan-tuan tengok penyusunan ini, Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan as-sam'a, yang ini pendengaran, kemudian Allah menyebutkan absar, penglihatan, dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan afidah, yang ini pemikiran. Pendengaran, penglihatan, pemikiran. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan pendengaran, kemudian penglihatan dan kemudian pemikiran? Kerana ini adalah bentuk pemberian. Bentuk pemberian. Yang ini contoh. Contoh tuan-tuan, bila saya bentangkan ataupun saya berkongsi dengan tuan-tuan pada hari ini, perkara pertama sekali adalah tuan-tuan mendengar. Mendengar terlebih dahulu untuk memahami apa yang saya sebutkan. Apabila tuan-tuan dan perempuan, mungkin selepas daripada balik ni, ataupun selepas daripada tamat kita punya kuliah ni, mungkin tuan-tuan nak tengok lagi lanjut tentang tafsiran ayat yang ke-9 surah As-Sajadah. Tuan-tuan lihat lagi kitab-kitab yang lain. Mungkin tengok kitab Tafsir Al-Azhar ke Al-Munir ke yang ada terjemahannya, kan. Yang ni rujuk semula. Maka bila melihat kepada pembacaan kepada kitab-kitab itu, maka bertambah pengetahuan. Dan apabila melalui pengalaman, yakni pengalaman berfikir, kemudian barulah
dapat difahami dengan teliti. Jadi nak sebutkan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala susun pendengaran, penglihatan dan juga pemikiran, kerana ia adalah satu bentuk pemberian dan satu cara untuk mendapatkan sesuatu. Kalau kita tengok bayi kan, perkara pertama yang dapat panca indera yang dapat digunakan oleh seorang bayi adalah telinga dia, pendengaran. Sebab itu lepas daripada azan kita lepas daripada lahir kita azan. Seorang ayah kena azan di telinga kanan dan juga iqamah di telinga kiri. Kerana pendengaran ni itu telah berfungsi berbanding mata. Kan mata bayi ni kita tahu bahawa dia permulaannya dia tak berapa nampak. Dia hanya boleh nampak warna hitam, warna putih, warna merah. Kemudian semakin lama dia semakin besar, semakin nampak penglihatan dia tu. Semakin dia nampak. Jadi nak sebutkan cara kita mendapat sesuatu, yang ni kita bermula dengan pendengaran. Yang ni kita biasa mendengar perkataan contoh daripada kecil tu sebut apple, contoh kan. Tapi bila ditunjukkan kepada kita apple, baru kita tahu ini apple sebenarnya. Dan apabila kita rasa sendiri, baru kita tahu ini rasa dia sebenarnya. Itu maknanya daripada pendengaran kepada penglihatan kepada pemikiran ataupun perkara yang dilalui dengan pengalaman. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan pendengaran, penglihatan dan juga pemikiran. Ini adalah kerana ia jalan ataupun cara untuk mendapatkan sesuatu. Dan apakah sesuatu itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bagaimana orang Quraisy yang mana mereka ini mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka melihat bagaimana ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini mengubah peribadi para sahabat yang dahulunya mungkin rakan-rakan mereka, sesama orang-orang musyrikin. Tetapi bagaimana ayat Allah ini dapat mengubah kehidupan para sahabat ini, dan sepatutnya mereka berfikir tentang kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cara untuk mendapatkan sesuatu ataupun bentuk pemberian. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bermulakan dengan pendengaran, penglihatan dan juga pemikiran. Baik. Itu jelas Ini dalam ayat ini. Cuma dalam Al-Quran ada juga kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan qulub. Nanti saya akan sebutkan apa beza antara afidah dan juga qulub. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan hati, akal, fikiran berbanding pendengaran dan juga penglihatan. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-7 yang mungkin selalu kita baca, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Tengok, dia bermula daripada hati, akal, fikiran. Kerana apa? Kerana dalam ayat ini nak menunjukkan kepada sudut negatif, iaitu bermulanya daripada hati yang mana tempat kepada penelitian kebenaran. Hati manusia inilah tempat mana manusia ini nak memahami, nak meneliti kebenaran. Dan pendengaran, kenapa disebutkan pendengaran? Sedangkan kalau kita tengok di sini, maknanya kalau kita tengok di sini kan, maknanya yang berada di tengah-tengah itu adalah penglihatan. Maknanya kalau kita bermula pada hati, sepatutnya penglihatan, kemudian pendengaran. Tapi kenapa hati, akal, fikiran, pendengaran dan juga penglihatan? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut khatama. Ini maknanya hati mereka itu dah tertutup, terkunci. Telinga mereka juga terkunci. Dan mata mereka itu mereka menutup sendiri. Maknanya isyarah itu menunjukkan bahawa hati yang mana tidak digunakan untuk meneliti kebenaran dan pendengaran yang tidak digunakan untuk mendengar pendengaran, ia sama-sama terkunci. Yang mana penglihatan menunjukkan bahawa dia tak terkunci tapi risyawah, yakni dia tertutup, terhalang pandangan dia itu. Maknanya dia melihat Nabi SAW tapi dia terhalang untuk melihat kebaikan, melihat kebenaran.
Dia bukan tak lihat Nabi, dia lihat Nabi. Tapi justru pendengaran dia tutup telinga, tak mau dengar tentang ayat Quran. Hati dia tak mau terima langsung terhadap, tak mau memikirkan langsung terhadap kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Maka ayat yang ketujuh surah Al-Baqarah ini sangat tepat untuk menggambarkan tentang orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur, kafir. Kerana dia mengunci hati dia dan juga pendengaran dia, tak mau fikir dan tak mau dengar langsung, dan mata dia seolah jadi tertutup. Walaupun dia nampak Nabi, tapi dia tertutup untuk melihat kebenaran yang ada pada diri Nabi SAW. So hikmah daripada penyusunan ini adalah manusia ini dapat mendengar terlebih dahulu, maka dia dapat memahaminya. Ini dalam ayat ini maknanya kenapa pendengaran, penglihatan dan juga hati manusia itu. Yang terlebih dahulu manusia mendengar, kemudian manusia melihat, maka bertambah pengetahuan, dan melalui pengalaman kemudian manusia dapat fahami dengan teliti, dengan hati dan juga akal fikiran. Baik, itu dari sudut penyusunan. Baik, kalau kita sebut dari sudut kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan as-sam'a dalam bentuk mufrad, yang ini tidak plural, tidak jamak. Karena as-sam'a ini disebutkan sebagai kata terbitan, disebut sebagai masdar. Tetapi al-basar didatangkan dalam bentuk jamak, dalam bentuk plural, wal absar jamak, wal afidah. Ini bukan fawaid, itu tersilap saya sebut, saya tulis. Asalnya adalah al-fuad, bukan fawaid, tersilap tulis. Maknanya singular kepada al-afidah ini adalah singular kepada al-afidah ini adalah apa kita sebut tadi? Al-fuad, al-fuadu. Jadi kenapa al-absar dan juga afidah dalam ayat yang sama, dalam satu ayat, Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan dalam bentuk plural. Sedangkan as-sam'u tak datangkan dalam bentuk plural. Kerana pendengaran manusia ini mampu mendengar satu perkara dalam satu waktu. Betul tak? Yang ni kita ni kalau bunyi banyak, bunyi suara, bunyi bising ni kita tak dapat nak capture apa sebenarnya yang berlaku. Tapi kalau dengar satu suara, macam saya bercakap kan, bila saya bercakap, ini suara saya, tuan-tuan dan perempuan dapat dengar dan dapat cuba untuk memahami. Kalau kata kita sama-sama bercakap, semua orang buka mic sebagai contoh kan, ini kita tak dapat nak faham apa sebenarnya nak diperkatakan. Betul tak? Jadi manusia ni pendengaran mampu mendengar satu perkara dalam satu waktu. Dan pendengaran manusia ini dia tidak ada pilihan. Makna kata apabila satu bunyi itu datang, kita jalan di tengah jalan, ataupun dalam hutan sebagai contoh, kita tak pilih untuk kita dengar bunyi burung ke, dengar bunyi air terjun ke dan sebagainya. Bila kita melalui, kita automatik dengar suara itu datang kepada kita daripada mana-mana arah pun, depan, belakang dan sebagainya, kita akan sampai ke telinga kita. Kita tak pilih. Tapi mata disebutkan dengan plural kerana mata ini satunya dia mempunyai pilihan untuk melihat perkara yang dimahukan. Macam contoh tadi, kalau kita berjalan dalam hutan, ini pendengaran kita tak mampu pilih apa yang kita nak dengar. Kita dengar semua perkara, tapi kita boleh fokus kepada satu bunyi. Tapi penglihatan, kita boleh jalan tengok depan, kita tak tengok belakang. Ataupun kalau kita jalan satu tempat yang tinggi, berbukit, kita tak tengok ke gaung. Ini kita boleh seakan ada pilihan mata. Dan mata hati wal afidah ini mempunyai sepenuhnya pilihan. Kerana mata hati ini adalah yang masuk ke dalam mata hati, akal fikiran mata hati ini adalah perenungan perkara-perkara yang dimahukan sahaja. Apa yang kita nampak, dengar, kita nak fikir. Kalau kita malah nak fikir. Yang ini maknanya kita tak mau ambil berat. Tapi kalau kita nak juga berfikir tentang perkara yang kita lihat dan kita dengar, maka itu adalah pilihan yang kita buat. Dan pilihan yang kita buat, penglihatan dan apa yang kita nak renungkan dalam hati akal fikiran kita, maka dia boleh
lebih daripada satu penelitian dalam satu-satu masa. Jadi tengok betapa indahnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan perkataan tersebut dengan mendatangkan dalam bentuk singular dan mendatang dalam bentuk plural. Plural ni pada manusia, benda yang manusia ada pilihan dan boleh mampu untuk buat perkara menggunakan penglihatan itu untuk buat perkara yang banyak. Kita dapat melihat banyak perkara. Banyak susunan perkataan, banyak benda kita boleh nampak dalam satu masa. Tetapi kita hanya boleh mendengar satu perkara dalam satu masa untuk kita faham. Berbeza kan? Baik. So Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran sebagaimana yang saya nak sebutkan tadi. Ini perkataan ataupun lafaz-lafaz hati di dalam Al-Quran. Ini nak sebutkan apa bezanya ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan as-sadru, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan al-qalbu, al-fuadu, al-lub. Ini ada 4 perkataan sekurang-kurangnya. Baik. Boleh kan tuan-tuan? Ini sikit lagi. Kita sambung. Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan yang pertama sekali adalah as-sadru. As-sadru. Contohnya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang waswasah, tentang bisikan syaitan. Bisikan syaitan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Sudurin nas. Yuwaswisu fi. Syaitan itu dia membisikkan fi sudurin nas. Sudur ni kata plural daripada sadrul. Ini pada dada manusia. Jadi terjemahan kita dada ni apa? Hati manusia lah kan. Ini bagaimana bisikan itu yang mana sampai kepada hati. As-sadr. Jadi sadr ini apa sebenarnya? Sadr ini adalah hati luaran. Luaran. Kita sebutkan luaran ni bagaimana tu pun sukar untuk kita faham. Tapi kalau nanti kita sebutkan al-qalbu, al-fuadu, al-lub ni baru kita boleh nampak perbezaannya. Jadi as-sadr ni maknanya hati luaran. Makna kata syaitan ini dia tidak boleh masuk ke dalam qalbu, ke dalam hati manusia. Hanya di peringkat luaran sahaja, dan peranan syaitan ini adalah membisikkan. Kita sebutkan contoh, kalau kita membisikkan ke telinga, benda itu berlaku di dalam telinga ataupun di luar telinga. Di luar telinga kan. Jadi bisikan tu berlaku di luar telinga hingga kita mendengar biasan ataupun pantulan kepada suara tu kita dengar. Ini kita faham daripada bisikan. Begitulah juga dengan bisikan syaitan. Bisikan syaitan ni disebutkan waswasah. Satu makna waswasah ni adalah satu bisikan yang datang kepada manusia kemudian hilang. Kemudian datang kepada manusia kemudian hilang. Sebab itu bila kita terdetik nak buat jahat, kadang-kadang kita nak buat ke tak buat. Maknanya bila terdetik tu syaitan sedang membisikkan kita buat. Kemudian dia hilang. Seolah-olah menghilangkan diri, nak sebutkan kita buat jahat tu bukan kerana bisikan dia, kerana diri kita. Kesalahan tu pada diri kita. Siapa suruh dengar? Aku datang bisik je. Macam orang bisik kat kita, bisik pelan-pelan kan. Bisik sesuatu. Kita pun buat tayangan ataupun buat tak kita tak ambil perhatian terhadap bisikan tersebut. Sebab bisikan ni bila dinamakan bisikan biasanya dia berlaku sekali lalu. Dan bisikan itu berlaku pada sadr, pada dada, bukan dada luaran ni. Tapi dalam hati manusia itu pada aspek luarannya, kerana di situlah tempat syaitan duduk. Tempat syaitan duduk. Dan sebab itu kalau kita tengok Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut Al-Quran, peranan Al-Quran. Apa Allah kata? Ya ayuhan nas, qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Ini bagaimana nak merawat bisikan-bisikan syaitan, penyakit-penyakit
yang dibisikkan oleh syaitan pada sudur manusia ini adalah dengan kembali kepada Al-Quran. Siapa tuan kepada Al-Quran? Ya, ini tuan kepada manusia. Rabbin nas, ilahin nas, malikin nas. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ini tuan kepada manusia. Kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dengan kembalinya kepada Al-Quran. So as-sudur ni, as-sadr ini adalah sifat ataupun hati pada peringkat luaran. Dan syaitan hanya mampu membisikkan pada peringkat ini. Baik. Yang kedua disebutkan perkataan qalb. Qalbnya ataupun jamaknya ataupun pluralnya itu adalah qulub. Qulub ini bermakna hati pada peringkat dalaman. Pada peringkat ini syaitan tidak dapat untuk menembusi qalbul manusia. Tetapi qalbu ini dinamakan qalb. Maknanya yang yang berbolak-balik. Ya muqallibal qulub. Wahai Tuhan yang mana membolak-balikkan hati manusia. Sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ini tetapkanlah hati kami ini kepada agama dan juga ketaatan kepadamu. Kerana al-qalbu ini dia ibarat satu biasan. Kalau macam cahaya kan. Cahaya masuk kepada sadr, maka dia akan terbias kepada qalb. Sama ada dia nak dibolak-balikkan kepada kebaikan ataupun dibolak-balikkan kepada keburukan. Cahaya itu sendiri dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan contoh tentang api. Api ini dia ada dua aspek. Satu, dia memberikan cahaya, dan yang kedua dia memberikan kepanasan. Kalau api yang hanya berguna dari sudut kepanasan kepada manusia tetapi tidak mendatangkan cahaya, maka itu adalah dalam Al-Quran selalu disebutkan dalam bentuk azab. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala ada sebutkan, kalau tuan-tuan dan perempuan tengok dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke 17 cakap 17. Yang ini iaitu apabila dinyalakan api kepada disebutkan tentang orang munafik ataupun orang kafir, yang mana zahaballahu binurihim, api itu dihilangkan cahaya daripadanya, tinggal hanya kepanasan. Ini menunjukkan kepada azab. Tapi kalau api secara keseluruhan, secara umum, ia akan membawa makna memberikan cahaya dan juga akan memberikan kepanasan. Dua sekali, kehangatan. Sebab itu Nabi Musa AS, Allah bagi dia melihat apa? Melihat api di lereng bukit kan. In anastu nara, aku melihat api. Sebab apa? Api yang dimaksudkan itu salah satunya juga adalah cahaya, kerana Allah ketika mana Nabi Musa naik ke Bukit Tursina itu, Nabi Musa mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seorang rasul. Jadi api itu dia ada biasan cahaya dan juga kepanasan. Apabila adanya keduanya, maka ia ibarat sesuatu benda yang dipantulkan. Maka apabila cahaya itu masuk melalui sadri tadi, syifa'un lima fis sudur, daripada Al-Quran yang membawa dan mendatangkan cahaya, nur daripada cahaya Al-Quran, maka hati itu akan berbolak balik kepada kebenaran. Akan berbalik kepada kebenaran. Maknanya kalbu ini satu yang berada di dalam daripada as-sadru, tetapi dia hasil daripada biasan as-sadru. Kalau kita mengambil bisikan-bisikan syaitan, maka hati itu akan berbolak-balik kepada keburukan. Boleh faham? As-sadru al-qalb. Kemudian yang ketiga, al-fuadu. Yang ni selalu menjadi perbahasan. Kalau as-sadru al-qalbu ini kita boleh sebut, mudah disebutnya hatilah. Tapi kalau al-fuad ni, ada yang sebut fuad ni akal fikiran manusia. Ada yang disebutkan bahawa fuad ni adalah hati manusia. So macam mana kita nak gabungkan? Saya
terbaca satu artikel tentang kajian berkaitan dengan fungsi satu persoalan yang saya bawa selepas ni, iaitu adakah manusia ini berfikir dengan akal ataupun hati. Ini satu kajian yang saya jumpa, kajian yang dibuat di barat lah, dan ada dituliskan oleh seorang profesor di Malaysia, Profesor Mak Rofa. Mungkin tuan-tuan dan puan ada kenal Profesor Mak Rofa Ismail. Dalam buku dia ada sebutkan bahawa hati manusia ini mampu berfikir sebagaimana akal manusia itu berfikir. Akal manusia ini berfikir secara rasional melalui hujah. Tapi daripada rasional itu, dia akan ada kaitan dengan sifat emosi. Dan pemikiran melalui emosi inilah yang berlaku pada hati manusia yang disebut sebagai fuad. Saya bagi contoh kepada tuan-tuan. Contoh yang mudah. Kalau kita contohlah, hari ini 21 bulan. Yang ni 25 bulan nanti ada Shopee sale. Itu akal fikiran kita. Kita kadang-kadang tak ada pun keperluan untuk kita nak membeli belah secara online dalam dalam sale yang berlaku. Tapi disebabkan emosi kita, tengok marketing yang dibuat banyak benda-benda yang free, benda yang murah-murah, kadang tak sampai RM1 dan sebagainya. Jadi emosi tu menyebabkan kita nak beli benda tu, walaupun akal kita kata tak beli pun tak apa sebenarnya, kan? Jadi nak sebutkan manusia ni kalau dalam bab marketing pun, dia membeli itu dengan emosi, akal fikiran. Contoh manusia ni kadang-kadang kita tengok orang yang mana jual tepi jalan kadang-kadang, kan? Dari situ akal kita, kita tak perlu pun apa yang dijual tu. Dia jual pen, contoh. Kita tak perlu pen dah banyak dah kat rumah. Tapi kita beli tu disebabkan apa? Disebabkan dari situ pemikiran emosi kita. Kita tengok kesian kat dia. Jadi akal manusia ini boleh berfikir, dan hati manusia ini juga boleh berfikir. Dan pemikiran daripada hati manusia, jadi daripada emosi manusia ini, dinamakan fuad. Fuad itu dinamakan fuad kerana dia tafawwadu dan juga tawakkadu. Iaitu dia sesuatu yang bersinar, yang ternampak cahayanya. Ini jelas dari sudut emosinya. Emosi sedih, emosi kesian, emosi dari sudut bimbang, emosi dari sudut keyakinan. Sebab itu kalau kita tengok perkataan fuad digunakan dalam Al-Quran sebagai contoh. Ini qulub. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Dan sepeninggalan menjadilah ibu Musa ini, hati ibu Musa ini kosong. Ini maknanya ayat ini cerita tentang mak Nabi Musa yang mana telah meletakkan Nabi Musa di dalam tabut, di dalam bekas, dan melayarkan Nabi Musa ni di dalam sungai Nil. Farigha ni kosong ni bukan bermakna resah. Farigha ni maknanya tenang. Maka jadi perasaan tu rasa tenang. Ataupun kalau kita kata resah tu kerana ia datang daripada pemikiran emosi. Berfikir apa yang jadi kepada anak-anakku ini. Ataupun kalau rasa tenang tu, insya-Allah yakin bahawa Allah akan jaga Nabi Musa. Nampak? Jadi nampaknya pemikiran daripada hati, dari sudut emosi itu, keluar daripada emosi itu, maka itu pemikiran daripada hati yang disebut sebagai fuad. Maka kalbu dengan fuad ini, kalbu ini dia adalah kita katakan sumber kepada sesuatu perkara perasaan. Tapi fuad ini dia adalah pusat perasaan dan juga emosi. Dan fuad disebutkan dengan fuad, yang ini lebih tepat disebutkan fuad ini adalah hati. Cuma hati apa? Hati yang disebutkan dalam terjemahan kan, hati kurungannya akal fikiran. Kenapa hati? Kerana hati juga boleh berfikir sebagaimana akal itu berfikir. Dan al-lub adalah hati yang paling dalam.
Dan al-lub ni dalam Al-Quran tak digunakan melainkan kepada perkara yang berkaitan dengan keimanan. Melainkan perkara yang berkaitan dengan keimanan. Sebagai contohnya ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatin li ulil albab. Albab itu berasal daripada al-lub. Yang ini sebut tentang orang yang berakal kan. Tapi albab ini sebenarnya berakal daripada pemikiran hati yang paling dalam, yang mana hanya dikaitkan dengan keimanan dan juga kebaikan. Al-lub, pemikiran hati yang paling dalam yang berkait dengan keimanan dan juga kebaikan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan al-afidah. Kerana apa? Kerana Allah nak untuk kita jadikan tadi daripada pendengaran, daripada penglihatan, dan kita berfikir secara rasional dan juga emosional. Rasional dari sudut akal fikiran, emosional dari sudut emosinya, kita buat pertimbangan. Kadang-kadang kita tak buat pertimbangan berdasarkan rasional semata-mata, tapi ada juga dari sudut aspek emosi. Kita nak jaga hati orang kadang-kadang kan. Kita tak sebutkan satu perkataan yang betul bukan sebab kita ini salah, tapi kita nak jaga hati orang sebagai contoh. Ini rasional dan emosional. Dan fuad itu adalah kaitan dengan emosional. Kerana daripada rasional dan emosional inilah manusia ini akan dapat tahu peranan yang sebenar kepada tiga perkara yang Allah berikan manusia, iaitulah untuk bersyukur dengan pemberian, iaitu syukur itu bagaimana? Dengan menggunakan kesemua yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ini untuk kepada jalan kebaikan. Apabila qalilan ma tashkurun, Allah Subhanahu Wa Taala sebut sedikit, maknanya sedikit yang bersyukur atas nikmat pemberian. Kerana nikmat itu perlu digunakan untuk memperoleh hidayah. Saya sebutkan dah tadi bahawa tiga perkara ini adalah jalan untuk kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kegunaan untuk menggambarkan sikap buruk manusia yang mensia-siakan. Yang qalilan ini, kenapa disebutkan qalil, sedikit? Kerana nak sebutkan majoriti manusia ini tidak menggunakan ataupun mensia-siakan. Sebab itu Sayyidina Umar, dia pernah doa ketika mana dia tawaf. Yang ini dia doa untuk dijadikan daripada orang yang sedikit. Kerana dalam Al-Quran sebut qalilan ma tashkurun, sedikit orang yang mana yang bersyukur. Qalilan ma tadhakkarun, ini sedikit orang yang yang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan kelas yang kita berlangsung selama beberapa minggu, beberapa siri, dan kelas-kelas yang lain yang tuan-tuan dan perempuan bersama-sama dengan saya dan juga ustaz-ustaz asatizah yang lain, ini kita menggunakan pendengaran, penglihatan dan mata hati akal fikiran kita sebagai salah satu tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya tengok dari sudut dalam tak ada soalan. Jadi pesanan daripada pihak Akademi Tadabbur, kalau tuan-tuan ada kelapangan rezeki yang mungkin nak menyumbang dalam kepada Akademi Tadabbur, maka boleh dibuat sebagaimana yang dituliskan dalam chat itulah. Dan juga nota pun ada disebutkan ataupun diletakkan link di dalam chat tersebut. Baik. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita menggunakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ke jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang itu pada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.